Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam alam yang hari ini. InsyaAllah semoga kita semua dirahmati dan dijaga serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya daripada wabak COVID-19 ini, insyaAllah. Sembang santai saya pada pagi ini ialah yang berkaitan dengan situasi yang kita sedang alami hari ini. Itulah situasi kita disuruh ataupun digesa supaya kita ni sentiasa berada di rumah, stay at home. Dan situasi yang kita sedang alami sekarang ini, saya teringat kepada situasi yang bakal kita tempuhi nanti, iaitulah ad-dukhan ataupun asap tebal. Walaupun di sana banyak khilaf ataupun percanggahan di kalangan alim ulama, bahawasanya ada yang mengatakan ad-dukhan ataupun asap tebal ini terjadi dekat dengan kiamat dan hampir kiamat sudah. Walaupun di sana ada juga pendapat lain yang mengatakan bahawasanya ad-dukhan ini ataupun asap tebal ini berlaku awal lagi, iaitu sebelum menjelangnya kiamat. Ianya adalah sebelum ketibaan Al-Imam Mahdi dan sebelum ketibaan Imam Mahdi lah akan terjadinya asap dukhan ataupun asap tebal ini. Jadi sebenarnya asap tebal ini memberikan kepada kita satu impak ataupun efek yang besar dalam kehidupan kita. Kita tengok hari inilah, walaupun belum berlakunya lagi asap tebal ataupun ad-dukhan, banyak benda yang kita lihat sekarang ni yang hampir-hampir yang mana tergendala dari segi tergendala disebabkan oleh PKP ni. Kan kita tak dapat nak keluar kan. Bila kita tak dapat nak keluar kan, bila kita tak dapat nak keluar dan bergerak bebas ni, samalah juga dengan situasi bila mana berlakunya ad-dukhan tu sendiri. Bila ad-dukhan tu berlaku, asap tebal tu berlaku, kita tak boleh nak bergerak ke mana-mana dah. Sebab apa? Sebab dalam keadaan ancaman bahaya. Berada kat rumah je kita pada masa tu kan. Satu lagi ialah yang saya lihat bila mana kita sekarang ni, situasi sekarang ni, kita lihat teknologi ada tapi tak dapat diguna pakai. Begitulah juga pada asap tebal nanti ataupun ad-dukhan nanti, yang mana akan mencacatkan, menjadikan tergendalanya teknologi, bahkan lumpuh, musnah teknologi disebabkan asap tebal ad-dukhan itu. Tapi di sini hari ini kita melihat teknologi masih ada lagi yang setengahnya boleh diguna pakai, tapi ada juga yang tak diguna langsung. Macam pengangkutan kan, kapal terbang, semua apa lagi, kereta api, bas, tengah tempat tak guna pakai lagi kan. Maknanya kata ialah dari segi pengangkutan pun kita dah tergendala dah. Dah banyak mesin-mesin dikilang, dah tergendala, tak boleh pakai lagi kan, akibat daripada wabak ni sendiri. Dan satu masa nanti dukhan ataupun asap tebal pun begitulah keadaannya, bahkan mungkin lebih teruk lagi daripada itu kan. Ni akibat bahana daripada wabak ni sendiri. Dan kita lah satu lagi, saya melihat bahawasanya hilangnya pekerjaan kan, hilangnya pekerjaan. Di sini kita di Malaysia ini kita tak berapa nampak lagi hilang pekerjaan, tapi di luar sana, di Amerika, di Itali, banyak dah orang ataupun manusia dah hilang pekerjaan dia, tak ada kerja dah. Sebab apa? Banyak terjadi huru-hara lah kan. Begitu. Dan di luar sana banyak terjadi huru-hara disebabkan krisis makanan, krisis pekerjaan. Sini kita kat Malaysia masih lagi di tahap yang yang terkawal lah kita kata. Itu disebabkan oleh satu wabak saja, belum lagi orang kata asap tebal ad-dukhan kan. Ni kita kena fikirlah. Sebab apa? Sebab situasi asap tebal ad-dukhan ni yang akan kita hadapi, yang bakal kita hadapi mungkin dalam 2-3 tahun lagi ke, ataupun mungkin dalam selepas ini. Mungkin kalau ikutkan hadis dhaif, ada setengah ulama mengatakan hadis dhaif yang 15 Ramadan ini
akan berlakunya jatuhnya meteor ataupun asteroid daripada angkasa pada langit menghentam bumi. Bila hentam bumi akan berlakulah asap tebal ad-dukhan, kan. Itu hadis dhaif. Setengah mengatakan itu adalah hadis palsu. Allah Taala alam. Peganglah mana satu awak nak pegang, pegang, tapi janganlah memburuk-burukkan hasil kajian ulama-ulama itu sendiri. Okey. Jadi itu asap tebal ni ada yang datangnya, ada dibuat kajian, ada yang datangnya daripada meteor jatuh daripada langit. Kemudian ada juga disebabkan oleh ledakan gunung berapi. Ledakan gunung berapi ini menyebabkan asap yang keluar, menyebabkan satu dunia jadi gelap, disebabkan oleh kabus asap itu sendiri. Dan sebenarnya dunia kita ni beberapa saya tak pasti, tapi telah terjadi dah. Sudah terjadi asap tebal daripada letupan gunung berapi di Indonesia. Salah satu gunungnya tu telah mengeluarkan letupan dan menyebabkan satu dunia terkesan dengan asap tu. Dah terjadi dah sebenarnya sebelum ni. Tapi ini tidak mustahil, mungkin boleh berlaku lagi pada masa-masa yang akan datang. Sebab apa? Sebab kalau ikutkan yang saya bagi tahu tempoh hari, musnahnya teknologi ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor lah, dan antaranya hasil kajian ulama menyebabkan antaranya ialah terjadinya ad-dukhan tu sendiri boleh mencacatkan ataupun memusnahkan teknologi itu sendiri. Jadi situasi kita hari ini seolah-olah sama dah, hampir-hampir sama seperti situasi ad-dukhan ataupun asap tebal yang akan kita hadapi pada masa-masa yang akan datang. Kalau tak sebab kita, mungkin anak kita. Kalau tak anak kita, mungkin cucu-cucu kita. Wallahu ta'ala alam. Buat persediaan, bagi tahu pada anak-anak bahawasanya ini adalah situasi yang bakal kita hadapi. Tak perlu takut. InsyaAllah kita orang beriman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jaga kita. Amalkanlah selalu surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 ataupun 10 ayat yang terakhir. Hafal. InsyaAllah akan ada pertolongan ataupun nasrun minallah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.